Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq, pengacara rancangan kita pada hari ini yang bersempena dengan Aidilfitri walaupun masih bulan puasa. Okey, ini siaran khas bersama dengan Cikgu Azif daripada SMK Ranca-Ranca. Okey, baiklah, sebelum saya melanjutkan sesi temu bual kita, boleh Cikgu Azif perkenalkan diri Cikgu Azif kepada penonton-penonton? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Cikgu Azif bin Anwar ya. Cikgu Azif bin Anwar merupakan seorang pendidik di SMK Ranca-Ranca. Maksudnya itulah untuk kali pertama. Okey, baiklah. Kita lanjutkan lagi dengan sesi temu bual kita. Okey, untuk soalan saya yang pertama, jadi semasa raya ni, ramai orang yang masih mungkin ada yang beraya tapi dia nak pasti apa maksud Aidilfitri tu. Jadi boleh Cikgu terangkan apa maksud Aidilfitri? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apabila kita bercerita tentang hari raya, hari raya ini merupakan salah satu daripada perkara yang dinamakan juga ibadah. Seperti mana juga kita melihat bahawa puasa itu merupakan satu perintah daripada Allah SWT untuk kita mengerjakannya. Jadi yang hari raya ini juga merupakan perintah. Iaitu bila Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi sami'al minasyaitonir rajim, wal tu'milul iddah wal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iaitu sempurnakan bilangan puasamu, iaitu sama ada 29 ataupun 30 hari. Kemudian wal tukabbirullah adalah kamu membesarkan Allah SWT. Yang membesarkan Allah SWT ini kita sebut tentang hari raya. Ya, dengan petunjuk yang telah Allah berikan pada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi maknanya apabila kita sebut hari raya, kita kena melihat bahawa hari raya ini juga merupakan satu perintah yang telah ditetapkan oleh agama untuk kita menyambutnya. Bahkan yang apabila disebut Aidilfitri, Aidilfitri maknanya hari berbuka. Hari berbuka, fitri itu maknanya berbuka. Macam kita sebut iftar. Iftar tu maknanya kita berbuka kan. So Aidilfitri maknanya hari untuk berbuka. Tidak dibenarkan pun bagi orang yang pada waktu tersebut untuk mereka ni berpuasa. Jadi kalau sekiranya ada orang berpuasa pada 1 Syawal, itu dikira berdosa atau haram. Jadi maknanya semua orang wajib untuk berbuka pada hari tersebut, maka hari itu disebut Aidilfitri, hari untuk semua orang berbuka. Jadi di situ ada perintah daripada Allah SWT untuk menjadikan nilai daripada sambutan perayaan itu bukan sebagai kata orang tu sebagai satu benda yang hanya sekadar bergembira, tapi ada aturan-aturannya supaya bertepatan dengan apa dikehendaki oleh agama itu sendirilah. Jadi diperingatkan semula makna Aidilfitri itu adalah hari di mana setelah orang menyempurnakan ibadah puasanya, walitu'minul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum, maka dia bertakbir membesarkan Allah SWT dengan petunjuknya, la'allakum tashkurun, supaya menjadi salah satu manifestasi kesyukuran setelah mana berjaya menunaikan, menyempurnakan ibadah puasa selama 29 ataupun 30 hari di bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, baiklah. Jadi dengarlah penonton-penonton, take note dan jangan pula puasa nanti bulan 1 Syawal. 1 Syawal ya betul. Okey, baiklah. Tadi saya dengar ada beberapa pantang larang ataupun benda-benda yang tak boleh kita lakukan semasa Aidilfitri ni. Boleh Cikgu terangkan kepada penonton kita? Okey. Satu perkara yang perlu dipahami lah apabila bicara tentang hari raya. Kita jangan melihat hari raya itu adalah sebagai satu hari yang kita tidak ada nilai-nilai ibadah yang kita letak di dalamnya. Sedangkan manusia ini apabila mana dia diciptakan oleh Allah SWT, seluruh aktiviti kehidupannya daripada bermula awal pagi dia bangun sampai dia tidur di malam hari, semuanya mesti ada nilai ibadah. Termasuklah pada hari raya itu sendiri, mesti ada nilai ibadah. Jadi apa yang kita sebut ibadah, maka sudah barang pasti segala perkara aktiviti yang kita lakukan pada hari tersebut mesti ada kaitannya dengan ibadah. Dan automatik ibadah itu dia tidak akan berkait langsung dengan maksiat. Maka antara perkara yang perlu kita ingatkan, setelah mana kita 29 hari atau 30 hari berpuasa, menaksukan satu ibadah yang sangat mulia, maka jangan kotori yang namanya hari kemenangan, hari kita berbuka itu dengan satu perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara perkara yang mungkin cikgu boleh peringatkan kepada semua, iaitu kalau boleh, pertama apabila kita kata orang tu melakukan ziarah menziarahi ke rumah sanak saudara, family dan juga teman-teman dan sahabat, haruslah yang kata orang tu menjaga yang namanya ikhtilat. Apa makna ikhtilat?
Ikhtilat ni kata orang tu pergaulan. Sebab kita faham kadang-kadang dalam suasana yang gembira tu mungkin kita terlupa bahawa di situ ada nilai-nilai ibadah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Jadi salah satu benda tu yang namanya kita jaga ikhtilat, iaitu pergaulan. Perlu tahu siapa yang boleh kita salam, siapa yang tak boleh kita salam. Jangan kita hulurkan tangan saja dengan alasan ini hari raya setahun sekali kan. Setahun sekali kita ulur tangan kepada sesiapa saja yang bukan mahram sesama kita, dan itu benda yang harus dihindarkan. Dan kemudian juga jangan jadikan yang namanya hari raya itu adalah hari yang untuk bersukaria, berlebih-lebihan. Tidak salah Islam membenarkan umatnya berhibur, Islam membenarkan umatnya itu bergembira, tetapi harus ada batas dan sempadan. Jangan sampai kegembiraan itu melampaui daripada perkara yang ditetapkan oleh agama, seperti mana contohnya lah dia berhibur, dia bergembira, dia pergi berziarah bersama kepada teman-teman, sanak family dan sebagainya, tapi dia lupa ibadah yang paling utama iaitu solat. Kan dia pergi raya sini, dia pergi ke rumah ini, pergi sana, tengok sampai masjid dia tak singgah. Dia pergi singgah ke mana-mana tapi masjid dia tak singgah. Sedangkan masjid tu ada barangkali berdekatan dan berhampiran dengan rumahnya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Okey, yang kemudiannya satu lagi juga peringatan untuk kita sama-sama jaga, iaitu jaga aurat. Ni aurat ni kadang-kadang mungkin orang terlepas mentanglah yang raya ni setahun sekali dah ada baju baru. Baju pula dengan pelbagai kata orang tu corak, pelbagai versi dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin lelaki agak kurang. Lelaki ni pakaiannya agak simple. Tapi mungkin bagi perempuan mungkin perlu berhati-hatilah. Boleh kata orang Nabi suka, Nabi mengarahkan umatnya memakai baju-baju yang cantik dan baru di pagi raya. Tapi jangan sampai baju cantik itu kata orang tu bersalahan dengan nilai syariat, iaitu yang namanya auratnya tidak dijaga, yang menyebabkan kecantikan itu pula membawa kepada kata orang tu kemudaratan di satu masa. Ialah satu masa tu maknanya mungkin tidak di dunia tapi juga di akhirat nanti. Jadi kita cuba pastikan daripada sudut pakaian pun kita jagalah supaya Aidilfitri yang sebagai hari untuk kita berbuka dan hari kemenangan bersama tidak dicemari dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rasanya. Okey, jadi ingatlah kita kena jaga batas. Itu yang paling penting semasa raya ni, sebab ramai dekat raya ni kadang dia ajak kawan-kawan bergambar. Kadang boleh ramai-ramai tapi boleh. ni berdua-dua yang betul, tak boleh betul. tu. Ya, betul. Okey, lepas tu selain daripada kita sudah tanya apa ni benda-benda yang tak boleh, apa benda-benda yang sunnah? Ya. Kemudian benda-benda yang sunnah dekat time Aidilfitri ni yang boleh cikgu kongsikan. Okey, insya-Allah. Jadi seperti mana tadi kita katakan bahawa Aidilfitri harus diisi dengan nilai-nilai ibadah, maka perkara yang perlu kita hiasi yang Aidilfitri itu selain daripada kita makan adalah dengan kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi ketika mana Nabi menyambut hari raya itu sendiri. Yang pertama adalah bertakbir raya lah. Ini sudah barang pasti setiap orang menunggu saja yang namanya masuknya Maghrib 1 Syawal. Semua orang di seluruh dunia akan bertakbir. Kerana takbir inilah merupakan salah satu daripada kata orang tu manifestasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan kita mengagungkan dan membesarkan Allah dengan takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd tersebut. Itu merupakan bahagian daripada kita nak membesarkan, mengagungkan Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka takbir ni boleh dibuat daripada awal masuknya Maghrib 1 Syawal sehinggalah pada Zuhur. Pada Zuhurnya pada hari 1 Syawal tersebutlah. Okey. Yang kemudiannya boleh pada pagi tersebut kita mandi sunat. Dipanggil mandi sunat hari raya. Jadi mandi sunat hari raya ni boleh dilakukan pada awal pagi dengan kita berniat ketika mana kita mandi tersebut, sahaja aku mandi sunat sempena Aidilfitri kerana Allah Taala. Mandi biasa, tidak adalah dia punya kaifiat special. Tidak, mandi biasa, tidak perlu mandi air bunga kan, tidak perlu mandi kalau sejuk pun kalau sekiranya sejuk pakai heater. Itu tak ada masalah. Pakai heater dan sebagainya itu bolehlah, tapi tidak ada kata orang mandi itu macam mana, mestikah mandinya ada tambahan kaifiat ibadah, tidak ada. Okey, mandi biasa. Mandi biasa dengan niatnya mandi sunat Aidilfitri. Kemudian di situ juga makan oleh sebab
yang namanya hari raya ni adalah hari berbuka, maka disunnahkan juga sebelum kita pergi ke masjid untuk menunaikan salat sunat hari raya Aidil Fitri untuk kita makan terlebih dahulu, sarapan. Dia berbeza dengan salat sunat Aidil Adha. Kalau solat sunat Aidil Adha, sunnahnya Nabi tidak makan terlebih dahulu, Nabi makan kemudian selepas solat sunat Aidil Adha. Tapi pada untuk solat sunat Aidil Fitri, Nabi makan lebih awal, iaitu Nabi makan dahulu untuk menunjukkan bahawa hari itu bukan lagi hari untuk berpuasa, adalah hari untuk kita berbuka dan seterusnya pergi ke masjid untuk menunaikan solat hari raya. Kemudian seperti biasa, sunnah yang lain di hari raya adalah melakukan solat sunat Aidil Fitri dan mendengar khutbah. Ini kadang-kadang mungkin orang tinggal, walaupun benda ni sunat, tapi ini adalah sunnah yang perlu ditegakkan, sunnah yang perlu diteruskan, jangan diabaikan. Bahkan menjadi satu fardu kifayah jika mana ada satu kampung masjid tidak melaksanakannya, berdosa untuk qaryah kampung tersebut kerana tidak melaksanakan solat sunat Aidil Fitri. Dan yang berikutnya ada lagi satu sunnah lagi yang Nabi lakukan, iaitu pergi dan pulang melalui jalan yang lain, iaitu Nabi pergi ke masjid, daripada rumahnya ke masjid, Nabi pergi dengan melalui satu jalan, kemudian bila Nabi balik, Nabi melalui jalan yang lain. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah supaya dalam setiap perjalanan yang Nabi lalu dalam pada pagi hari raya itu, Nabi boleh berjumpa dengan ramai orang. Berjumpa maksudnya kalau pergi satu jalan, pergi ke masjid, jalan yang lain Nabi jumpa orang yang lain, daripada masjid Nabi balik ke rumah, Nabi akan jumpa orang lain. Untuknya, tujuannya apa? Adalah untuk Nabi mengucapkan yang namanya ucapan kegembiraan ataupun ucapan selamat kepada orang-orang yang Nabi bertemu ketika mana Nabi pergi dan balik daripada masjid. Dan yang terakhir itu adalah Nabi sunnahnya adalah Nabi menggalakkan untuk kita ni saling berziarah kepada saudara-saudara kita, saling menghubungi silaturahim. Bukan bermakna hubungan silaturahim ziarah ini berlaku pada bulan Syawal Aidil Fitri, tapi ini lebih istimewa lah, lebih istimewa. Kata orang bulan lain digalakkan juga, tetapi pada bulan yang namanya Syawal Aidil Fitri itu lagi digalakkan untuk kita menghubungkan silaturahim sesama umat Islam, sama ada kawan kita, family kita ataupun orang-orang lain dan sebagainya, sebagai tanda untuk kita kata orang Islam itu adalah agama orang-orang ataupun agama yang umatnya saling umat yang bersaudara. Okey, atas dasar iman dan Islam itu sendiri. Dan berikutnya lah, dan segala dan kesimpulannya mudah saja, iaitu apabila kita berada di dalam bulan Syawal itu sendiri, jadikan tarbiyah ataupun pendidikan di bulan Ramadan yang telah kita lalui lebih kurang 29 dan 30 hari itu dibawa di bulan Syawal. Anggap begini saja, kalau ada satu baju yang kotor, okey, yang kemudiannya baju itu direndam dan dibasuh ke dalam satu washing machine selama 30 minit, maka apa akan jadi pada baju tersebut bila dikeluarkan? Baju itu akan bersih kan? Bersih. Begitu juga dengan kita. Kita ni masuk dalam madrasah Ramadan, washing machine Ramadan, dibagi sabun, dibagi pelembut, dibagi segala aktiviti tadarus, salat tarawih, apa segala macam aktiviti yang dilakukan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu adalah dia punya, kata orang tu, dia punya pelembut, dia punya pencuci, dimasukkan ke dalam washing machine Ramadan, dicuci, dibilas dan sebagainya, dan apabila sampai 30 minit diangkatlah baju tersebut, maka baju itu akan menjadi baju yang bersih dan cantik. Begitulah kita diproses selama 29 dan 30 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan hati dan jiwa kita yang berada di dalam badan kita ini akan dicuci dengan segala bentuk-bentuk amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, supaya dapat menempuh 11 bulan yang berikutnya untuk kita menjaga nilai-nilai hubungan kita dengan Allah SWT, sehingga mana bertemu Ramadan pada tahun yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Amin. Baiklah. Sementara saya harapkan apa-apa maklumat yang Cikgu Azif kongsikan kepada penonton dan juga saya tadi, memang saya banyak dapat maklumat baru, macam sunnah-sunnah Aidil Adha pun saya dapat juga. Baiklah, untuk itu sekian daripada saya. Jumpa lagi kita di episod yang lain hari. Sekian.